Okay. Dan record ni tak cantik sangat dari segi dia punya apa resolution dia. Jadi saya akan masuk ke dalam YouTube. Dalam YouTube dah ada 4. Dah ada 4. Mari kita tengok. Dah ada 4 yang lepas yang kita mula hari tu. Jadi saya rasa saya tak bercadang nak ni balik. Ni. Kalau kita tengok kan. Alamak, tak nampak. Oh, dia memang nampak gitu tak nampak lah. Okeylah. Saya punya halaqah umri dalam YouTube dah ada dah. Kalau tengok Risalah Tauhid tu ada 4 video dah. Dah 4 video, 4. Maknanya kita dah mula kitab ni. Jadi kalau kita mula daripada awal, 4 kali lagi. Jadi saya teruskan je lah. Bagi yang baru masuk, nak tengok yang lepas, yang muka surat sebelum, tengok dalam rakaman YouTube. Ada YouTube saya masuk. Cuma resolusi dia tak cantik. Tapi dalam Zoom sekarang ni cantik. Nanti masa masuk dalam YouTube nanti tak cantik. Kita boleh tengoklah ada, kalau kita tengok yang buat pakai Facebook kita, cantik. Dia apa HD, boleh letak dalam TV, tak pecah lagi. Masuk dalam TV pun tak pecah. Tapi yang ini masuk dalam TV pecah. Apa pecah? Gambar tu pecah. Suara ada lah. Jadi saya akan masukkan dalamnya. Saya cuma tengah berfikir juga macam mana nak bagi cantik. Macam mana nak buat? Kena pakai kamera lain, letak untuk buat yang lain. Jadi agak salah juga. Jadi setakat ni kualiti yang saya boleh buat untuk YouTube, tu je lah. Jadi saya tak ulang balik lah. Cuma kita akan baca lah laju-laju. Jadi saya akan baca laju-laju sekejap lagi kitab. Kenapa baca laju-laju? Sebab laju-laju tu saya dah terang dalam 4 video. Satu video ni sejam, dah 4 jam dah. Ni saya cuma baca laju-laju, nak ambil momentum aja. Nak undur balik, zoom ke depan. Okay? Jadi boleh dengar dekat, boleh tengok dekat halaqah umri. Di bawah apa dia panggil? Channel ke dia panggil apa tah? Apa dia panggilnya? Di bawah playlist Risalah Tauhid. Bawah tu. Okey. Okey, habis cerita tu, mari kita masuk kitab Risalah Tauhid. Siapa yang ada ni buka, ataupun siapa yang ada yang Jawi, buka muka surat 8. Jawi muka surat 8. Saya dah tanda tu, nampak? Saya tanda. Surat 8. Yang Rumi ni muka surat 10. 10. Saya tanda kat situ. Muka surat 10. Tapi macam mana pun, saya rasa saya nak undur balik. Nak undur sikit, baca laju-laju. Yang mana, yang saya baca ni, telah bahas 4 jam. Mula saya nak baca daripada muka surat 5 ni. Muka surat 5 ni, saya nak baca muka surat 5, masuk permulaan lah. Secara laju-laju baca sekali je. Yang mana setelah saya terangkan dalam masa 4 jam, yang ada rakaman tu ada dalam YouTube. Sebab apa saya baca daripada awal? Sebab kita lama kan cuti. Jadi saya baca daripada awal laju. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, surat 5. Permulaan mabadi seri pembukaan ilmu tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkataan mabadi itu bahasa Arab jamak daripada mabda. Asal maknanya. Mabadi ni maknanya asal. Punca, mula terbit. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang sebut seri pembukaan atau anggaran dasar. Yang ini dia sedang bincang tentang mabadi asyarah.
bila kita nak belajar, saya terang sikit-sikit je lah. Bila kita nak belajar satu-satu ilmu, kita kena tahu mabadi dia. Ataupun kita kena tahu anggaran dasar. Ataupun kita kena tahu sukatan pelajaran, silibus. Kita nak belajar, nak bincang pasal apa? Kita nak belajar ilmu ni ambil kat mana? Apa yang kita nak belajar? Saya cakap ringkas je ni. Okay? Adalah mabadi itu ilmu tauhid 10 perkara. Okay? Prinsip ilmu tu ada 10. Yang pertama, nama ilmu ini iaitu dinamakan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaid dan ilmu aqaidil iman. Kalau ada yang tak dobit, buang dan tu, tak ada dan. Ilmu aqaidil iman ataupun ilmu aqaid al-iman. Bukan ilmu aqaid dan iman, kan? Jadi, ilmu yang kita nak belajar ni nama ilmu tauhid, ada yang dinamakan ilmu kalam, ada yang dinamakan ilmu usuluddin, ada yang orang namakan ilmu sifat, ada yang orang namakan ilmu aqaidil iman. Maknanya satu je. Iaitu ilmu untuk membincangkan tentang ketuhanan dan kerasulan. Nanti kita bincang. Yang kedua, tempat ambilnya. Ilmu yang kita nak belajar ni mana sumbernya? Ambil kat mana? Reka ke? Iaitu diterbitkan daripada Al-Quran dan Hadis. Ilmu yang kita nak belajar ni, ulama ambil daripada Quran dan Hadis, dia proses sehingga jadi ilmu, nama ilmu tauhid. Okay. Jadi sumbernya Quran Hadis lah. Ketiga, kandungannya iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya. Jadi bincang berkaitan ilmu tauhid ni, kita akan bincang tentang membahaskan tentang pegangan yang kita nak pegang dekat hati kita, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Rasul, pesuruh Allah. Daripada beberapa simpulan aqaid, beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil. Dia mesti dengan dalil sekali. Tak memadai percaya membabi buta, mengkhinzir buta, tak memadai. Hendaklah ada dalilnya. Ataupun bukti ataupun burhan. Kepercayaan tu pula putus, yakin 100%. Sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Dengan kita nak menjalani kehidupan dengan kepercayaan yang kita pegang tadi tu. Itu tujuan belajar ilmu tauhid, supaya kita hidup kita ni dengan jalanan tadilah. Yang keempat, tempat bahasnya atau maudhu'nya kepada 4 tempat. Yang pertama, pada zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atasnya, dan sifat yang harus padanya. Kita bincang tentang zat Allah. Dengan maksud, bincang sifat Allah. Itu maksud dia. Yang kedua, pada zat Rasul. Diri Rasul tu. Dari segi sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil baginya, baik atasnya, dan sifat yang harus padanya. Jadi maknanya belajar tauhid juga belajar tentang Rasul, bukan tentang Tuhan aja, tentang Rasul pun belajar juga. Yang ketiga, pada segala kejadian dari segala jirim-jirim dan arad-arad, sekira-kira keadaannya itu jadi pertunjukan atas dalil dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Yang ketiga pula bincang tentang jirim, tentang kita ni lah makhluk. Saya tak akan terangkan satu persatu. Arad tu apa benda pula? Tengok rakaman lepas. Saya dah bincang panjang lebar bab ni. Saya cuma sekali lalu aja. Jadi kejadian makhluk-makhluk ni semua kena belajar juga. Nak belajar tauhid lah, bukan nak belajar tentang makhluk. Belajar makhluk untuk kenal Tuhan. Belajar makhluk juga, wajib juga, tapi untuk kenal Tuhan. Jadi apa maksud belajar ilmu tauhid? Maksud belajar ilmu tauhid adalah belajar tentang makhluk. Dengan kita faham makhluk, maka kita faham Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke ada Tuhan? Ni bunyi bahasa makrifat lah tu. Kat diri kamu tak tengok ke ada Tuhan? Bukannya Tuhan duduk kat kita. Bukan. Dengan kita melihat diri kita, maka kita tahu ada Tuhan. Maka ada tanda-tanda Tuhan dekat diri kita. Ataupun ada bukti-bukti Tuhan dekat diri kita. Sebab tu kena belajar tentang diri, tentang makhluk juga. Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah SAW seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal kiamat. Yang termasuk belajar ilmu tauhid adalah belajar tentang bukan tentang Tuhan,
bukan tentang Rasul, bukan tentang makhluk. Makhluk kita ni atas dunia, bukan. Tentang cerita, khabar yang Nabi cerita. Yang mana benda tu tak boleh fikir. Syurga tak boleh fikir. Syurga ada, nak fikir macam mana? Nabi bagi tahu, percaya je. Tu dia panggil pegangan kepercayaan. Dan saya pun dah bahas panjang lebar dalam bab ni. Jadi macam dosa, pahala, nak fikir je mana? Sekejap, fikir macam mana dosa tu, macam mana? Tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Mana boleh? Memang kita takkan boleh fikir. Sebab dosa-dosa, pahala-pahala, nak fikir macam mana? Percaya saja, percaya. Jadi ada 4 lah. Pertama, cerita tentang Tuhan kita, cerita tentang pesuruh Tuhan kita ataupun Rasul, cerita tentang kita, iaitu makhluk, supaya dengan kita kenal kita, kita boleh kenal Tuhan. Yang keempat, cerita tentang cuma dikhabarkan pada kita aja. Bagi tahu kita, kita percaya gitu aja. Kita pun tak boleh nak fikir. Kita pun tak boleh nak fikir. Cuma percaya di situ. Jadi 4 benda. 4 benda. Yang kelima, yang kita nak belajar ilmu tauhid, faedah ilmu ini iaitu ilmu dapat mengenal Tuhan dan percaya Rasul dan dapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal. Dengan faedah ilmu ni. Pada belajar ilmu tauhid, kita akan kenal Tuhan, kenal Rasul, bahagia dunia akhirat. Okay? Ini pun saya dah bahas panjang lebar dalam rakaman yang lepas, boleh tengok dekat YouTube. Nisbah ilmu ini dengan ilmu lain-lain ilmu, iaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam yang paling utama. Dalam Islam banyak ilmu. Tapi dalam banyak-banyak ilmu, nombor 1 ilmu tauhid. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf semua duduk nombor 2, 3, nombor ilmu matematik, ilmu bintang, ilmu falak semua duduk nombor 1 tauhid. Nombor 1. Yang menghantarkan iaitu yang pertama, mereka yang mengatur titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalil-dalilnya untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi ialah daripada ulama-ulama yang masyhur. Siapa yang apa dia panggil lah? Siapa yang susun ilmu ni, buat cantik-cantik, buat bab-bab, buat fasal-fasal supaya senang kita faham. Ilmu ni daripada awal, cuma siapa yang susun? Namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka yang susun, bukan mereka reka, mereka yang susun. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam AS, dan yang terakhir sekali adalah Sayyidina Muhammad SAW. Yang terima ilmu tauhid yang first sekali Nabi Adam lah, kalau kita makhluk, kita manusia. Nabi Adam yang pertama. Habis itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia tolong susun. Habis itu bila kita dah faham, bila kita belajar mengikut susunan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bila kita dah faham, pahaman kita ni sama macam Nabi Adam. Pahaman kita ni sama macam Nabi Idris, Nuh, Soleh. Malah pahaman kita sama Nabi SAW, pahaman yang kita ni sama macam para sahabat. Sama. Cuma mereka taklah belajar cara ni sebab tak disusun lagi. Cuma setelah disusun, maka kita mudah untuk kita belajar. Tak susun pun boleh, belajarlah sendiri kalau tak ada susunan. Macam nak belajar matematik, dia ada susunan. Mula-mula belajar campur tolak bahagi dulu. Sebelum tu belajar 1, 2, 3. Itu susunan dia. Lepas tu pula ambil pecahan sikit. Lepas tu kat sikit lama makin complicated. Tapi susunan tu adalah dia punya silibus, sukatan dia tu, sukatan pelajaran. Macam tu juga sukatan ni. Mula-mula belajar ni dulu, belajar ni, makin susah. Kalau terus nak cari, terus nak belajar matematik, terus nak kira-kira, nak buat bangunan tinggi, nak pakai bim berapa besar, berapa berat, berapa banyak simen nak pakai, semua terus masuk. 1, 2, 3 tak belajar, campur tolak bahagi tak belajar, semua tak belajar. Memang tak boleh buat. Bangunan tu runtuh, tak jadi bangunan. Sebab tak ada basic terus. Jadi maka susunan yang kena belajar ni dulu ni, macam mana? Siapa yang buat? Yang buat tu adalah susunan untuk mudahkan kita, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kelakarnya, saya dapat video baru ni. Baru je dapat semalam. Ada seorang tu, dia cakap dalam YouTube, dia kata, ada orang kata Imam Syafi'i berpahaman sama macam pahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.
Dia pun keluar, dia kata, Imam Abdul Hasan Asy'ari pada 200 lebih. Dia lahir. Dia wafat 300 lebih. 300 Hijrah. Sedangkan Imam Syafi'i lebih awal daripada itu. Lebih awal daripada itu. 100 lebih. 100 lebih Hijrah. Macam mana Imam Syafi'i nak berpahaman macam pahaman Imam Abu Hasan Asy'ari? Tak logik. Dia kata gitu. Sabar dulu. Salah tu faham gitu. Imam Syafi'i memang akan faham macam mana kita faham setelah kita belajar kaedah, cara yang Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari buat. Sebiji macam Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak lahir lagi waktu tu. Imam Syafi'i tak lahir lagi. Imam Abu Hasan tak lahir lagi. Imam Syafi'i lahir dulu. Dah wafat lama dah. 100 tahun wafat. Barulah Imam Abu Hasan Asy'ari buat kaedah ni. Macam ni dia boleh faham. Pahaman tu sama. Kaedah tu, kaedah susunan tu tak ada. Memang tak ada. Cuma dia buat cara je. Cara. Contoh dia macam ni untuk faham. Macam ni. Kita baca Quran setelah kita belajar tajwid dengan guru tajwid, dengan ilmu tajwid, sebiji macam Nabi baca. Nabi baca macam tu lah kita baca. Dengunya kat mana, panjangnya kat mana. Tapi Nabi, dia tak belajar tajwid. Ilmu tajwid baru aja. Ilmu tajwid, Nabi dah wafat 500 tahun, 400 tahun. Dah wafat 400 tahun. Barulah ada ilmu tajwid. Tapi bila kita belajar ilmu tajwid dan kita baca Quran, bacaan kita sebiji macam Nabi baca. Jadi kita kata, betul kata, macam mana pula boleh baca sebiji? Macam mana pula macam tu? Sedangkan masa zaman Nabi mana ada ilmu tajwid lagi? Memang pun. Ulama selepas pada tu yang susun. Susunnya tujuan nak baca sebiji macam Nabi. Samalah. Samalah cerita ni. Ceritanya Imam Abu Hasan Asy'ari nak bagi, bila dah belajar dengan cara dia, dapat faham dia sebiji macam Nabi. Malah sampai Nabi Adam pun sama. Sama. Cuma memang tak ada, memang dia lahir lambat. Tapi dia buat kaedah. Dia buat susunan. Dia susun. Dia buat silibus. Yang ni dulu belajar, yang ni dulu. Macam ni, macam ni, macam ni. Jadi kelakar dia kata gitu. Dia kata mengarut. Sifat 20 ni mengarut. Sebab ada ke kata Imam Syafi'i faham sama macam belajar sifat 20. Sifat 20 baru dia kata gitu. Dia tak faham maksudnya. Tak faham. Maksudnya pahaman tu yang sama. Cara berbeza. Imam Syafi'i belajar cara lain. Kaedah lain. Tak tahulah kaedah macam mana. Dia tengok Quran direct kot. Kita tengok Quran direct, pening kepala. Tak tengok makna, baca Quran pun dah tak faham. Ini kan tengok makna, tak faham benda pun. Tiba-tiba nak cari tentang ketuhanan dalam tu. Tiba-tiba dia tolong susun. Bila tolong susun, dapat faham. Faham tu sebiji macam Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Fahaman sebiji macam Nabi Adam. Tu dia kata kat sini. Nabi Adam. Jadi walaupun zaman Nabi Adam tu, Imam Abu Hasan Asy'ari tak lahir, tak apa-apa, puluh ribu tahun lagi. Tapi fahaman tu sama setelah belajar cara tu. Cuma kaedah tu je baru. Ataupun penyusunan tu baru. Natijah ataupun kesan ataupun hasil dia sama. Yang ke-8 hukumnya, iaitu fardu ain. Hukum belajar ilmu tauhid adalah fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, lelaki atau perempuan, mengetahui sifat-sifat Tuhan. Kena tahu dengan cara ijmal, dengan cara ringkas ataupun rangkum, dan dengan jalan tafsil, huraian satu persatu beserta dengan dalil ijmal. Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardu kifayah. Ini saya bahas panjang lebar dah dalam video yang lepas, boleh tengok. Kalau saya cerita ni 10 minit pula. Yang ke-9, iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu. Tu kelebihan. Kelebihan ilmu tauhid, semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain, kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was salati walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raqi'un wa minhum sajidun. Artinya, hanya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Ilmu tauhid lah. Tak adalah lebih baik, lebih afdal, lebih besar pahala daripada mengesakan Tuhan, belajar mengesakan Tuhan. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal, kalaulah ada, kalau je ni. Kalaulah ada ilmu lain yang lebih daripada ilmu tauhid,
mentauhidkan Allah, ada yang lain yang lebih, semayang ke, zakat ke, apa ke, yang lebih daripada ilmu tauhid. Kalau ada dia kata ni, niscaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikat. Kalaulah ada ilmu lain, ada perkara lain yang lebih besar, lebih bagus, lebih besar pahala daripada mentauhidkan Allah, dia kata mestilah semua malaikat buat perkara tu. Padahal setengah daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selamanya dan ada yang setengahnya sujud selama-lamanya. Malaikat ada yang sujud, ada yang rukuk. Okay. Ada yang sujud, ada yang rukuk. Malaikat ada yang sujud, ada yang rukuk. Yang sujud tak rukuk, yang rukuk tak sujud. Kan? Ada malaikat bertasbih pada Allah selama-lamanya. Yang tak ada malaikat bertakbir selama-lamanya. Ada malaikat bertahlil selama-lamanya. Malaikat yang bertahlil tidak bertasbih. Malaikat yang bertasbih tidak bertakbir. Malaikat yang bertakbir tak rukuk. Malaikat yang rukuk tak sujud. Malaikat yang sujud tak rukuk. Macam tu. Maknanya malaikat dia ada ibadah yang tertentu dia buat. Bila dia buat yang tu, dia tak buat yang lain dah. Dia tak buat lain dah. Okey. Maknanya, okey, tetapi semua malaikat buat satu perkara yang sama, iaitu mentauhidkan Allah. Jadi kalau katakanlah sujud itu lebih besar daripada mentauhidkan Allah, maka malaikat akan semua sujud. Malaikat akan semua sujud. Kalaulah sujud lebih besar daripada mentauhidkan Allah, kalaulah ada gitu, maka macam mana dengan malaikat yang rukuk? Malaikat yang rukuk dia tak sujud, maka dia tak buat yang maksimum lah. Dia cuma rukuk je, tapi dia tak sujud. Sedangkan sujud paling besar, lebih besar daripada mentauhidkan Allah. Jadi dia nak bagi hujah bahawasanya malaikat akan buat yang paling maksimum. Kalau paling, semua malaikat akan buat benda yang sama yang paling maksimum. Jadi kalau yang paling maksimum sekali, yang paling afdal sekali adalah sujud, ada malaikat yang tak sujud. Takkan malaikat buat yang bukan yang maksimum, yang bukan yang afdal. Jadi apakah yang semua malaikat buat benda yang sama, iaitu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah semua malaikat buat, dan dari segi ibadahnya ada rukuk, ada berdiri. Itu dia nak bagi hujah. Kalaulah ada yang lain lebih daripada tauhidkan Allah, maka malaikat mesti buat semua. Sedangkan malaikat ada yang sujud, ada yang rukuk. Itu dia bagi contoh. Ada yang sujud, ada yang rukuk. Maka yang sujud tu tidak rukuk, yang rukuk tu tidak sujud. Maka rukuk dan sujud bukan paling afdal. Apa yang paling afdal? Yang semua malaikat buat. Siapa? Mentauhidkan Allah. Itu nak cerita tu. Dan juga kerana ini apa? Hadis. Ya, hadis. Yang saya terang tadi hadis. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain. Dia adalah ilmu sumber. Ilmu-ilmu lain yang wajib diketahui, dan lagi kerana mulia maudhu'nya. Mulia maudhu'nya itu zat Tuhan. Zat Tuhan dan Rasul, maka jadilah ia semulia-mulia ilmu. Ini hujah lagi. Dia kata, oleh kerana yang paling mulia adalah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul paling mulia. Maka membincangkan tentang yang paling mulia, dia mulia jugalah. Tu nak cerita tu. Membincangkan tentang yang paling mulia, automatik dia mulia juga. Jadi kita tauhid, katalah fiqh membincangkan tentang hukum hakam. Fiqh membincangkan tentang hukum hakam. Maka hukum hakam tu mulialah, tapi bukan paling mulia. Apa paling mulia? Allah. Maka membincangkan tentang Allah mulia juga. Ilmu Allah, ilmu tentang Allah mulia. Makhluk, apa makhluk paling mulia? Nabi dan Rasul. Maka membincangkan tentang Rasul adalah mulia juga. Betul lah, kita nak cerita tu. Yang ke-10, kesudahan ilmu ini iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah dengan kepercayaan yang batil. Dengan kita dah faham, dah belajar tentang akidah yang benar, bila kita dengar
Yang salah, kita kata itu salah. Kalau dia kata, apa buktinya? Tak erti aku nak cakap. Maka lepas fardhu ain. Tapi dia tahu itu salah. Tak betul ni, tak betul. Buktinya, bagi hujah. Aku tak erti hujah. Tapi aku tahu tak betul. Maka dia dah selesai fardhu ain. Yang tak naknya, aku tahu tak betul. Tapi tapi macam inilah, tak tahulah. Mungkin pendapat dia. Mana tak selesai fardhu ain lagi. Bila benda tu salah, dia tahu benda tu salah. Dengan yakin. Cuma dia tak dapat bagi hujah aja. Dia tak dapat bagi hujah. Kalau dia dapat bagi hujah, fardu kifayah. Seterusnya, kenyataan yang pertama, hukum akal. Sesungguhnya, ini pun kita dah bahas sebelum ni, video yang keempat. Okay? Sesungguhnya, tiap-tiap seseorang yang hendak mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya, maka hendaklah lebih dahulu ia mengetahui hukum akal dan bahagiannya. Jadi maknanya, sesiapa yang nak kenal Allah, wajib tahu hukum akal dulu. Dia wajib selesai hukum akal dulu. Sebab apa? Sebab maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukum akal dan bahagiannya. Kerana ia jadi neraca bagi hendak mengeluarkan hukum sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Kita wajib kenal sifat-sifat Allah. Nak kenal sifat-sifat Allah, neraca dia akal. Dengan akal yang sempurna baru boleh kenal. Tanpa neraca tadi, hukum akal, maka tak boleh kenal. Jadi sesat. Okay? Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan, walaupun setiap orang awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Dia kata gitu, walaupun gitu, tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat-sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum-hukum akal. Awal agama mengenal Tuhan. Tapi nak kenal Tuhan kena pakai akal. Nak kenal Tuhan kena pakai akal. Jadi kena tahulah akal kita ni macam mana. Dah faham tentang akal kita dan dipandu, barulah boleh kenal pengertian hukum akal. Ini pun saya dah bincang yang lepas, maka saya baca laju-laju. Hukum akal itu ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain atau menafikan satu perkara kepada perkara yang lain. Dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Tak perlu test. Tak perlu dicuba pada menetapkan sesuatu perkara itu. Kita baca dulu. Bersalahan hukum adi, hukum adat. Dan tidak tergantung kepada sesuatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Bersalahan hukum syar'i, hukum syarak. Okey. Untuk kita faham hukum akal ni apa, mari kita faham hukum adat secara ringkas dulu. Hukum adat adalah sesuatu itu pertama hukum dulu. Hukum tu maksud kita kata gitu. Hukum lah, kita letak hukum. Okey, hukum adat macam ni, faham hukum. Hukum adat ni try and error. Tu adat. Setelah dicuba berkali-kali, dia akan jadi hukum adat. Setelah bercuba berkali-kali jadi yang sama, setelah dicuba berkali-kali jadi yang sama, maka dia dinamakan hukum adat. Contohnya, kertas. Ambil kertas, letak ke api, bakar, terbakar. Ambil, bakar, ambil. Sehingga kan kita yakin. Yakinlah, kita kata kita yakin. Kalau kertas kena api, mesti terbakar. Mesti terbakar. Kita telah meletakkan hukum, kertas kena api, terbakar. Macam mana hukum kita letak? Apakah jadi kertas plus api sama dengan terbakar? Kita ambil kat mana sama dengan tu? Sama dengan tu hukum. Terbakar tu hukum. Kita ambil kat mana? Try and error. Try terbakar, try. Sampai puas hati. Memang terbakar. Memang terbakar. Maka itu dipanggil hukum adat. Hukum adat. Ambil air, jiru, basah. Ambil air, jiru, basah. Ambil air, jiru, basah. Kita boleh letak air,
kena kita girus sama dengan basah. Basah tu hukum. Mana dapat tu? Mana dapat tu? Dapat daripada try and error. Makan kenyang, 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 makan kenyang. Sampai puas hati. Sampai puas hati. Oh, puas hati. Dah puas hati dah? Dah. Dah puas hati. Maka kita kata nasi makan plus makan sama dengan kenyang. Kenyang tu hukum. Dengan try and error. Ataupun boleh jadi juga terbalik, yang dinafikan. Terbalik. Hukum adat juga. Macam mana? Try lagi. Lagi tak kenyang. Lagi tak kenyang. Lagi tak kenyang. Tak kenyang, tak kenyang, tak kenyang, tak kenyang. Kita buat keputusan, keputusan tu hukum. Berlari sama dengan tak kenyang. Tak kenyang tu hukum. Tak ada berlari kenyang, tak ada. Berlari tak kenyang. Sampaikan kita yakin berlari tak kenyang. Berlari tidak mengenyangkan. Tidak mengenyangkan itu adalah hukum. Tu lah. Lompat tak basah. Lompat tak basah. Lompat tak basah. Maka kita dah buat jadi hukum. Kalau melompat tidak membasahkan. Itu dia panggil hukum adat. Istilah lain dia panggil sunnatullah. Panggil juga. Sama juga. Sunnatullah. Sesiapa yang ada dobek ni, mesti dia akan tengok dobek dia sama. Siapa yang tulis dobek dulu. Siapa yang tak tulis, macam dengar sekali lagi ya. Okay. Hukum syarak pula, dia ada 3. Hukum akal, kita akan menjajak lagi. Hukum adat, hukum syarak. Hukum syarak pula, dia tak kira dengan try and error. Bukan. Hukum ni keputusan. Tadi keputusan setelah try and error kan, panggil hukum adat. Syarak, dia tak perlu try and error. Dia tak ada try and error. Habis macam mana boleh dapat hukum syarak ataupun keputusan syarak? Dia dapat melalui Rasul. Melalui Quran dan hadis lah, senang cerita. Quran kata makan babi haram. Haram. Tak payah try and error. Tak payah. Tak boleh pun nak try and error. Nak try apa je? Haram-haram lah. Macam itu lah. Semayang wajib. Wajib. Tak ada try-try. Tak ada. Dia panggil hukum syarak. Dapat tu daripada Allah dan Rasul. Dapat hukum. Dapat keputusan tu. Tak semayang wajib. Mana dapat keputusan wajib? Daripada Allah dan Rasul. Mana dapat keputusan letak kertas dekat api terbakar? Daripada try and error. Itu. Okay. Jadi hukum syarak ni ada apa? Wajib, sunat, harus, makruh, haram, itulah. Kalau kita nak tak payah fikir pun. Babi kenapa babi haram? Tak payah fikir. Hukum syarak tak payah. Tak payah pakai akal. Tak payah pakai adat, tak payah pakai try and error, tak payah. Terus je. Betul dia panggil hukum syarak. Kenapa wajib ni sembahyang? Wajib kena sembahyang 5 waktu. Kenapa? Try. Tak payah try, memang wajib. Ataupun fikir. Tak payah fikir, memang wajib. Dia panggil hukum syarak. Tak payah fikir, tak perlu fikir, dan tak perlu cuba. Tak perlu cuba. Ambil daripada Quran dan hadis. Dia panggil hukum syarak. Hukum akal baru boleh faham. Lepas dah faham 2 tu. Hukum akal pula adalah penetapan ataupun penafian sesuatu hukum berdasarkan akal fikiran sahaja. Tak perlu syarak bagi tahu, tak perlu try and error. Dia panggil hukum akal. Pakai akal aja. Gajah atau unta masuk lubang jarum. Tanpa membesarkan lubang jarum, tanpa mengecilkan unta. Apa hukum dia? Hukum. Keputusan dia apa? Unta masuk lubang jarum. Unta ni bukan kita kecilkan unta, bukan? Dan bukan kita besarkan lubang jarum. Bukan. Tidak. Unta masuk lubang jarum. Mustahil. Tak logik. Itu hukum dia. Itu keputusan. Perlu tengok Quran hadis? Tak payah. Perlu try and error? Try and error. Kau nak ambil unta tu masuk? Tak payah. Pakai akal je. Pakai akal.
innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah. Orang yang mendustakan ayat Allah, sombong, tak dibukakan pintu langit dan bumi. Mereka tak masuk syurga. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tak masuk syurga tu apa? Tak masuk syurga tu macam mana? Hingga unta masuk ke lubang jarum. Orang yang mendustakan ayat Allah tak masuk syurga. Tak sungguh. Tak tu macam mana? Unta masuk lubang jarum. Apa dia? Mustahil. Gitu. Mustahil. Itu ayat Quran surah Al-A'raf. Tak perlu dicuba berkali-kali. Tak perlu. Pakai akal, dah tahu, mengarut. Dah pakai akal, mengarut. Pakai akal, kata, betul, mesti. Contoh, kucing bertanduk. Sehingga kucing bertanduk. Kucing bertanduk, apa keputusan? Nak pakai apa? Kata nak pakai apa? Pakai syarak. Ada tak dalam Quran hadis? Menceritakan berkemungkinan kucing bertanduk. Tak ada. Maka tak boleh pakailah syarak. Okay. Ada tak adat? Hukum adat pula. Adat ni kebiasaan lah. Kucing bertanduk. Kucing bertanduk. Maksudnya tengok buat kacuk ni. Try and error. Buat gitu, buat gini, cari kucing-kucing jenis-jenis kucing semua kan. Tak jumpa kucing bertanduk. Maka mustahil. Mustahil apa? Setelah kita pakai neraca adat. Pakai neraca adat, kebiasaan, maka kita kata mustahil kucing bertanduk. Mustahil kucing bertanduk. Sebab kita pakai neraca adat. Okay. Kalau pakai neraca akal, pakai neraca syarak, tak jumpa dalam Quran hadis. Pakai neraca adat, kita tengok memang tak ada kucing bertanduk. Mustahil lah. Mustahil apa? Adat. Adatnya tak ada. Tak jadi. Itu pakai neraca adat. Pakai neraca akal, mustahil tak? Tak mustahil. Harus. Tak mustahil. Kucing bertanduk. Sebab pakai akal. Boleh tak Allah nak buat? Boleh. Itu sedikit bincangan. Habis kita ulang kaji. Dah berapa lama? Ulang kaji je tu. 50 minit dah. Allah. Oh tadi depan 45 minit. Ulang kaji saja. Macam mana nak masuk ni? Kita masuk sikit kot. Jadi itu kesimpulan atau kesimpulan. Khulasah yang saya ambil daripada 4 jam yang kita bahas bulan 1 hari tu. Bulan 1 dan bulan 2. Awal bulan 2 kot. Lepas tu tak ada dah. Pertengahan bulan 2 tak ada, akhir bulan 2 tak ada, bulan 3 tak ada, bulan 4 tak ada, bulan 5 tak ada, bulan 6. Bulan 6. Okay, baru tu balik. Jadi sebab tu saya buat ulang kaji. Dalam masa 4 jam tu saya buat dalam masa 40 minit. 4 jam jadi 40 minit. Baik. Nak tak nak kena masuk sikit. Wallahualam dah boleh dah ni. Last 9 bulan 2. Tu. Orang yang follow ada? Okay. Takkan tak masuk sikit kan? Kita masuklah sikit. Sebab tadi pun kita borak-borak kat depan, awal-awal tadi pun, awal juga 15 minit juga. Baik. Masuk pula pengertian akal. Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan. Ini pun saya dah bincang juga ni, yang 9 bulan 2 itu. Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia sehingga dengan dia terbeza manusia dan haiwan. Akal membezakan manusia dan haiwan. Mukallaf dengan tak mukallaf. Maka dengan dialah, dengan akal lah boleh menerima ilmu nazariyah. Boleh menerima satu ilmu yang kena renung. Boleh mentadbir segala-gala pekerjaan. Baru boleh buat kerja, boleh buat bangunan. Kucing tak boleh buat bangunan. Kucing tak boleh buat bangunan. Tapi kenapa kita boleh? Sebab kita ada akal nazariyah yang boleh
renung, boleh fikir. Dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit daripadanya. Dan fikiran yang halus-halus dan sulit-sulit. Yang detail-detail sampai Allah kata tak lagi dah. Tapi dia boleh pergi lagi. Akal nazariyah ada. Sedangkan yang itu tak ada dekat lembu, kambing, kerbau, tak ada. Okay? Dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Dengan itulah dapat kebahagiaan dan dapat manfaat. Dengan akal. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, akal saja, maka tidak dapat akal sejahtera. Tak boleh. Kalau akal sahaja. Akal waras, akal yang sihat, tak dapat. Dengan akal sahaja, bersendirian. Ya? Melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Dia kena ada undang-undang syarak ataupun hukum syarak. Hukum syarak ni sebagai pemandu. Ni boleh, ni tak boleh. Sebab akal kita tak terbatas. Maka dia kena ada pembatas. Kau tak boleh lebih pada border ni. Tak boleh sini. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Hanya ni je. Maka dia kena ada border. Border tu lah hukum syarak. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikendaki, melainkan berhajat kepada akal. Hukum syarak saja. Tapi tak pakai akal. Tak boleh juga. Tak jadi juga. Walhasil antara kedua-duanya itu berlaziman dan berhajat antara satu sama lain. Akal berhajat kepada syarak, syarak berhajat kepada akal. Barulah sempurna akal tadi tu. Dan saya ada cerita sikit lah kan, hujung-hujung hari tu, hujung-hujung kuliah hari tu, kelas ni, berkaitan dengan orang Barat, orang Taiwan, Allah jadikan akal mereka nazariyahnya sangat tinggi. Suka berfikir. Mereka Taiwan, Korea, Jepun, belah-belah Barat, UK kan, belah-belah Barat. Mereka mempunyai akal nazariyah yang tinggi, yang tak ada dekat orang Melayu. Kat Nusantara tak ada. Nusantara tak ada akal nazariyah dia tak tinggi setinggi mereka. Sebab tu mereka boleh cipta macam-macam kelengkapan. Semua daripada sana. Daripada belah-belah Jepun, Taiwan, belah-belah Korea, belah-belah UK, belah-belah Amerika sana. Sebab mereka mempunyai nazar yang sangat tinggi. Allah kurniakan pada mereka. Tapi oleh kerana mereka tak ada syarak, maka akal mereka tidak dipandu. Jadi huru-hara. Cerdik. Tapi tak dipandu oleh hukum syarak. Sebab tu kena ada border. Kita Allah tak nak anugerahkan akal nazariyah yang tinggi, sebab tu kita tak boleh buat kereta. Kereta yang kita kata kita buat tu, Proton Pro 2 tu, bukan semua kita, banyak import. Enjin dah apalah ambil mana-mana. Buat sendiri. Tak ada. Semua ambil Mitsubishi lah, apalah. Ambil yang luar. Cuma sebahagian besar daripada kereta tu kita buat sendiri. Cuma ada part-part tertentu kita tak boleh buat. Tak sampai kita punya akal nak buat. Mesin basuh apa semua, ada yang tak sampai. Ada part-part yang kena import. Tak boleh buat. Kita tak ada setinggi itu. Akal nazariyah kita. Tapi kita ada kelebihan. Kelebihan kita, Islam free of charge. Islam percuma dapat. Lahir-lahir tu Islam. Mereka lahir-lahir kafir. Kita berbudi bahasa lemah lembut. Diorang kerja tak gitu. Dia orang tak gitu. Sama belah-belah Arab lah. Lagilah. Kerja nak bergaduh aja. Jadi kita ada kelebihan kat situ. Ada kekurangan kat tempat lain. Maka sebab itulah Allah bagi Islam kat kita percuma. Kalau Allah tak bagi Islam kat kita percuma, orang yang punya akal nazariyah yang tinggi pun payah nak masuk Islam. Kita yang tak mempunyai akal nazariyah yang tinggi, masuk Islam. Kita akan takkan fikir tentang ketuhanan. Sebab mereka yang cerdik-cerdik pun tak fikir tentang Tuhan. Malah sembah berhala lagi. Padahal cerdik, boleh buat kereta. Kalau kita macam mana lah kalau kita macam mana lah tak dapat Islam free, Islam baka keturunan. Tak tahulah. Tak tahulah kita. Kita dah Islam pun tak nak belajar lagi berkaitan dengan ketuhanan. Bab fiqh ramai orang suka. Bab tasawuf ramai orang suka. Bab tauhid ngantuk lah. Kerja nak lena je.
Lena je. Sebab padahal dah dapat Islam dah tu. Cuma nak fahamkan aja. Pun tak boleh pergi. Macam mana kalau kita lahir kafir? Agak-agak fikir tak? Dengan keadaan kita, otak kita sekarang ni, agak kita fikir tentang Tuhan. Memang tak. Kalau lahir sembah berhala lah. Mujurlah Allah bagi free Islam. Tapi itulah, Allah kurangkanlah nazariah. Itu last kita bincang kan. Orang Melayu pula, kelebihan dia pula, mudah dilentur. Tak perlu perang. Malah tak perlu Rasul untuk hantar. Rasul Melayu, tak perlu. Hanya hantar Wali Songo cukup. Dekat Indonesia. Hantar Wali Songo cukup. Hantar tok-tok guru. Sebagai mendakwah raja-raja. Terus masuk Islam. Lembutnya hati kita. Itu kelebihan kita. Mudah dilentur, mudah patuh. Kenapa Arab terima Bani Israel, terima Rasul ramai? Sebab mereka sangat susah untuk dilentur. Hantar Rasul pun tak beriman. Kita hantar tok-tok guru dah beriman dah. Maksud kita tu keturunan kita. Cukup dah. Kalau hantar Rasul kepada Bani Melayu, saya rasa semua jadi wali. Hantar wali, ulama aulia aja. Wali-wali aja. Dah beriman. Tu hebat kita. Kenapa kita tiada akal? Siapa ada soal boleh soal dekat tu, saya boleh baca ni. Kenapa kita tiada akal nazariah? Bukan tiada akal nazariah. Ada akal tapi tak setinggi mereka. Kalau tak ada akal nazariah, tak ada akal nazariah gila lah. Akal ada, cuma cukup-cukup makan, malas fikir. Malah. Kan? Tu je. Malah fikir sangat, fikir sikit-sikit aja. Cukuplah. Dapat makan esok cukuplah. Lepas tu kita tak terror main catur. Berapa step? Tok. Yang ada yang terror tapi seorang dua je. Saya cerita secara umum. Dia step 1-2 je. 1-2. Step 1-2. Esok lusa dapat makan cukup lah. Bulan depan dapat makan cukup lah. Tahun depan dapat makan cukup lah. Ada orang fikir tu. 7 keturunan nak makan. Kita fikir tahun depan ada lagi duit. Risau apa? Relax lah. Itu kita. Okay. Jadi kurang. Bukannya tak ada orang cerdik. Orang cerdik kan main Melayu. Tapi secara majoriti. Kalau kata berapa juta Nusantara lah. Kita tak kata Melayu. Kita masuk Nusantara. Termasuk Indonesia, termasuk Singapura, Selatan Thai. Kita panggil Nusantara kan. Serumpun. Katalah 100 juta. Adalah 1000. Yang betul-betul mantap. 1000 orang. Gitu lah. Diorang kat barat kat Taiwan ada 100 juta. Sejuta yang bijak-bijak. Akal nazariah yang tinggi. Itulah. Jadi soalan dia, kenapa kita tiada akal nazariah? Ada tapi taklah setinggi barat. Tetapi masih juga mematuhi hukum syarak. Sebab tu lah. Sebab Allah bagi tu. Allah kalau akal nazariah yang sangat tinggi, silap dia mempersoalkan hukum syarak. Kenapa? Sebab tak tinggi sangat tu yang kita sami'na wa ta'na, patuh. Okey. Batal semayang, ambil batal wuduk, kena ambil balik. Kentut batal wuduk, ambil. Tak cerita banyak. Macam tu je. Kenapa kena ambil wuduk? batal kentut, kenapa kena ambil wuduk? Kenapa tak kena mandi wajib? Tak fikir pun. Kenapa tak kena mandi? Kenapa tak kena ambil air letak sikit aja? Kenapa tak ada? Ikut jelah. Ikut jelah. Orang lain, bangsa lain ataupun barat mungkin dia akan mempersoalkan kenapa. Dah tu terlebih cerdik. Dah tak dipandu dengan syarak pula. Okey. Syukur dengan Islam kita. Syukur sangat-sangat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Itu paling besar. Tapi ramai yang tak terasa itu adalah satu nikmat. Okey. Masuk kita C. Habis C lah. D, E. Tak, sampai C je lah. Masuk C. Masuklah sikit, korang-korang berpindah juga saya punya tanda ni. C. Pembahagian hukum akal. Adalah hukum akal ini terbahagi kepada 3. Hukum akal, sekarang nak faham akal untuk kenal Tuhan. Untuk kenal Rasul, kena pakai akal. Tanpa akal, yang dipandu, tak boleh kenal Tuhan, tak boleh kenal Rasul.
Setiap masa orang beriman dapat pahala. Ya, pahala iman tadi. Sebab wajib mukallaf beriman, buat benda yang wajib dapat pahala. Betul. Setiap saat dapat pahala. Pahala iman. Beriman kan? Beriman. Okey, pahala. Kemudian masih lagi beriman? Ya, masih beriman. Pahala, 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 pahala. Setiap saat. Oh. Tu kata iman ni besar setiap saat. Semayang tak dapat setiap saat. Semayang berapa lama semayang? 10 minit. Dapat pahala 10 minit. Minit ke-11 tak dapat pahala dah. Sebab dah tak semayang. Nak pahala semayang lagi. Tapi kalau iman, itu pahala, 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 pahala. So, berhari-hari, bertahun. Lagi tinggi iman, lagi banyak, lagi besar pahala. Sebab tu dia adalah sebesar-besar ilmu, sebesar-besar afdal, sebesar-besar pahala. Sebesar-besar pahala. Adalah hukum akal ini terbahagi kepada 3. Lepas kita nak faham tentang Tuhan dan Rasul, kita kena faham akal kita dulu. Kenal akal sendiri. Akal terbahagi kepada 3. Hukum akal. Keputusan akal. Akal kita telah memutuskan. Akal kita telah menjatuhkan hukuman. Ada 3. 3. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja atas sekira-kira hal pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Oh, apa punya ayat. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja, maka untuk kenal tauhid, untuk tauhid kena guna akal. Itu maksud dia. Akal lah yang kena bekerja. Okay. Atas kira-kira pada hal mematutkan. Maksudnya logik lah, mematutkan tu logik. Akal kena bekerja dan untuk faham tentang Tuhan, maka logik tu diperlukan. Logik tu diperlukan. Itu maksud dia. Sekira-kira pada mematutkan sesuatu. Mesti macam tu. Logiknya macam tu. Itu mematutkan. Sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Logiknya mesti macam ni. Logiknya mesti patutnya macam ni. Itu mematutkan. Tiada sunyi dari 3 perkara. Terbagi pada 3. Tak lari daripada 3. Tiada sunyi tak lari daripada 3. Iaitu menghukumkan keputusan akal kita tadi mesti ada atau hukum mesti tak ada. Atau menghukumkan boleh menerima ada atau tiada. Tu je dalam akal kita 3 je hukum kita. Ada, tak ada, ataupun ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ataupun menerima ada ataupun tak ada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. 3 je. Tak banyak. Mesti ada, mesti tak ada. Yang ketiga, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu je akal kita. Itu je. 3 je. Dia akan terangkan satu. Yang pertama, disebut wajib akli. Wajib akli. Wajib akal. Mesti akal. Mesti akal. Logik akal. Boleh tak? Wajib akal, mesti akal kata gitu. Akal yang sejahtera mesti dia kata gitu. Wajib dia kata gitu. Okey? Iaitu perkara yang tiada diterima akal. Yang akal tak boleh terima kalau tak macam tu. Okey? Perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Akal kita kata tak mungkin tak ada. Mesti ada. Tu. Okay? Hakikatnya mesti menerima ada. Bab menerima ni maksudnya boleh jadi. Menerima tu maksud boleh jadi. Kita tengok daripada atas lagi tadi ada perkara, ada ayat, ada perkataan yang dia kata tiada diterima akal. Akan tiadanya hakikatnya mesti menerima ada. Apa tu? Boleh jadi menerima ada, mesti menerima ada. Macam mana nak cakap? Mesti menerima ada. Minum. Hilang haus. Mesti ke? Mesti ke hilang haus dengan minum? Tak. Tak mesti. Bila akal kita kata tak mesti. Minum gok. Haus ni hilang. Hilang tak? Akal kita kata mungkin hilang. Mungkin tak hilang. Atau dua-dua, antara dua. Mungkin hilang, mungkin tak hilang. Akal kata.
Tapi adat kata, kalau pakai neraca adat, mesti hilang. Minum banyak ni, hilang haus. Itu adat, kebiasaan. Itu maksud kata tadi. Jadi sekarang dia kata, hakikatnya mesti terima ada. Mesti macam tu. Tengok dia contoh dia apa. Okay. Yang demikian, tengok contoh dia. Yang demikian, apakala dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Bila kita kata, kalau Tuhan-Tuhan ni qidam, iaitu tidak ada permulaan, akal kita akan menerima mesti yang dinamakan Tuhan tak ada permulaan. Barulah namanya Tuhan. Akal kita akan terima yang itu aja. Kalau ada permulaan, mesti bukan Tuhan. Kalau ada permulaan, bahasa lain. Bila maksud ada permulaan, daripada tak ada, lepas tu ada. Tak ada, ada. Itu maksud ada permulaan. Bila ada permulaan? Bila dia ada tu lah. Bila dia ada, maka dia adalah permulaan. Sebelum tu dia tak ada. Lepas tu dia ada. Allah tak gitu. Maksudnya kalau Allah tak ada, sampai satu waktu, ada. Maknanya ada permulaan. Cuma permulaan tu juta, ribu, juta tahun, bilion tahun dulu. Walaupun bilion tahun, ada tak mula? Ada. Adakah Allah gitu? Akal yang sejahtera kata, tak boleh gitu. Tak boleh. Itu bukan Tuhan. Kalau macam tu, itu bukan Tuhan. Itu dia maksud. Kita akan bahas bab qidam panjang lebar lah nanti. Jadi, kalau namanya Tuhan, okay, kita tengok ada makhluk, ada sesuatu itu, ya, dia boleh terima ada, boleh terima tak ada. Perkataan terima lagi, menerima tadi. Contohnya mouse ni. Mouse ni boleh ada, boleh tak ada. Dua-dua boleh terima. Dia nak ada pun boleh, dia nak tak ada pun boleh. Maksudnya, kalau buat-buat, dia ada. Kalau tak buat, dia tak ada. Maka mouse ni terima ada dan terima tak ada. Mouse. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Kita ni jenis yang boleh ada, boleh tak ada. Jenis. Spesies yang boleh ada, boleh tak ada. Maksudnya, kalau Allah cipta, adalah. Kalau Allah tak cipta, tak ada. Allah tak gitu. Allah mesti ada. Wajibul wujud. Wajib ada. Tak mungkin tak ada. Kita ada dua. Kita memang ada. Allah ada. Kita ada. Allah ada. Kita pun ada. Tapi ada kita ni, yang mana ada kita, memang dah ada. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi kita dah ada. Kalau kita tak ada boleh? Boleh. Mati tak ada. Allah tidak gitu. Allah satu je, iaitu ada. Bukannya Allah boleh ada, Allah boleh juga tak ada. Tapi Allah ada. Itu sama macam kita. Dia panggil wajibul wujud. Mesti ada. Adanya Allah tu pula bukan dijadikan. Tidak dijadikan. Bukan daripada tak ada, lepas tu ada setelah dijadikan. Tidak. Maknanya Allah tu ada daripada ada. Tak ada daripada ada saja. Jenis yang ada. Sebelum tu ada, tak habis-habis. Ada. Maknanya jenis ada. Kita ni jenis ada dan tak ada. Jika tak dijadikan, tak ada. Kalau dijadikan, ada. Kita ada dua. Maknanya kita ni menerima tak ada. Kita ni boleh kalau nak tak ada. Kalau nak jadi tak ada boleh. Allah tak cipta tak ada. Dan kita ni boleh kalau nak ada. Kalau dia cipta ada. Allah tidak gitu. Allah ada. Ada. Tidak terima tak ada. Tu bahasa kitab tu. Tidak terima tak ada. Bahasa Kedah. Tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Kita terima tak ada tu. Terima. Maksudnya boleh menerima tak ada. Allah tidak. Allah tidak. Renung insya-Allah boleh faham. Jadi dia kata wajib akli, akal kita kata apa maksud wajib akli? Perkara yang tidak terima akal akan tiadanya. Mesti kena ada. Hakikatnya mesti menerima ada.
menerima ada. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah Allah mesti ada Tuhan yang bersifat qidam. Mesti kena ada. Tuhan yang tidak ada permulaan. Mesti. Yang kedua, disebut mustahil akli. Ini lawan aja, senang aja. Iaitu perkara yang tiada terima akal akan adanya. Mustahil ada. Akal kita tak terima kalau ada. Hakikatnya mesti tiada, dia kata. Dan yang demikian, apabila dikatakan mustahil Tuhan baharu, maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baharu. Tuhan tu baru tu maksud dijadikanlah. Baru-baru ni dijadikan. Apa maksud baru? Tak ada. Lepas tu ada. Tu maksud baru. Yang kita kata baru kita ni baru tu maksud dia tak ada, kemudian dia ada. Tak kisahlah bila-bila pun. Dulu juta-juta, bilion-bilion tahun pun tak kisahlah. Janji tak ada, lepas tu ada. Bila tak ada, lepas tu ada, itu adalah baharu. Bila baharu, dia adalah makhluk. Mustahil Tuhan adalah baharu. Mustahil Tuhan adalah tak ada, lepas tu ada. Sebab kalau tak ada, lepas tu ada, kenapa mustahil? Kerana kalaulah tak ada, lepas tu ada, maknanya ketika ada tu, mesti ada yang jadikan. Yang menjadikan Tuhan tu adalah Tuhan yang sebenar. Kena lagi tu. Maknanya, kalau tak ada, lepas tu ada. Mustahil. Tak mungkin. Itu bukan Tuhan. Tak mungkin gitu. Tak mungkin. Tuhan itu baharu ataupun dijadikan. Yang ketiga, disebut harus akli. Akal kita putuskan ni. Dah dua dah akal kita putuskan. Yang pertama, mesti kena ada. Yang kedua, mesti kena tak ada. Yang ketiga, harus. Iaitu, perkara yang akal kita terima ada dan tiada. Akal kita boleh terima. Ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Dengan jalan berganti-ganti. Itu nanti dulu. Maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada seperti keadaan seorang itu ada kalanya boleh bergerak, ada kalanya boleh diam. Kita makhluk kadang-kadang boleh gerak, kadang-kadang boleh diam. Macam mana? Kalau kita diam, boleh terima? Akal boleh terima diam? Boleh, diam. Bergerak boleh? Boleh. Jadi gerak dan diam, akal kita boleh terima seseorang itu bergerak dan ataupun seorang itu diam. Tapi cuma salah satu. Itu maksud dia dengan jalan berganti-ganti. Salah satu. Salah satu sahaja. Kalaulah kedua-duanya mustahil. Dia pergi kat mustahil. Dia bukan harus. Harus ni seorang tu bergerak pun boleh, berhenti pun boleh. Tapi atas jalan berganti-ganti. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Kalau dia tak diam, dia bergerak. Dia tak boleh bergerak dan diam dalam satu masa. Bergerak dan diam dalam satu masa adalah mustahil akal. Mustahil. Mustahil. Dia tu bergerak, tapi dia tu diam. Tak boleh. Tak boleh. Lawyer buruk boleh lah. Dia bergerak, dia diam. Tapi di atas eskalator. Eskalator tengah naik, lift atau naik, dia diam. Aku diam. Tapi aku bergerak. Itu lawyer buruk. Maksudnya dia tu sendiri. Bergerak dan diam dalam satu masa. Mustahil. Akal kita tak boleh terima. Bergerak dan diam sekali. Tak boleh terima. Sebab tu dia kata, yang harus akal ni, yang akal kita boleh terima, seseorang itu bergerak dan diam. Bergerak atau diam. Tapi kalau bergerak, tak diam lah. Kalau diam, tak bergerak. Itu dia maksudnya. Yang ketiga, akal kita harus disebut harus akli, iaitu perkara yang diterima akal. Akal kita boleh terima, logik lah maksudnya, adanya dan tiadanya. Ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Dua-dua. Dengan jalan berganti-ganti. Maka hakikatnya boleh terima ada dan tiada seperti keadaan seorang itu ada kalanya boleh bergerak, ada kalanya boleh berdiam. Kalau dia bergerak, bergeraklah tapi tak diam. Kalau dia diam, diamlah tapi tak bergerak. Dua-dua tak boleh, mustahil. Maka tiga perkara perlu direnung. Wajib akal, wajib akli dengan maksud mesti kena ada. Mesti, tak boleh tak ada. Tidak boleh tidak. Mustahil, mesti tak ada. Tidak boleh ada. Mesti tak ada. Akal kita takkan terima kalau kata ada. Yang ketiga, nak ada pun boleh, akal boleh terima. Tak ada pun boleh, akal boleh terima juga. Tapi berganti-gantilah, bersilih ganti. Bukan sekaligus. Itu je. Itu kunci dia dulu. Nabi wajib akal berkata benar. Ini bagi orang yang dah faham, baca kat komen tu. Nabi wajib akal berkata benar, kita wajib syarak berkata benar. Ini panjanglah nak cerita balik.
Cuma itulah bila dah faham hukum akal dengan hukum syarak dengan hukum adat, maka kita fahamlah tentang yang lain-lain boleh faham. Antaranya Nabi bercakap benar tu. Nabi berkata benar tu adalah hukum akal, bukan hukum syarak. Lebih-lebih lagi bukan hukum adat. Okay. Sebab kita dah faham dah. Kita dah leik dah. Dah apa? Dah sebati dah 3 hukum tu, maka kita boleh letak semua. Cantik, kita boleh faham, mudah boleh faham. Jika dikatakan Allah bukan qidam, niscaya ada yang membaharukan Allah. Ni boleh keluarkan tak? Soalan ni tak boleh. Oh, boleh tekan-tekan je. Kan boleh keluarkan. Okay. Jika dikatakan Allah bukan qidam, niscaya ada yang membaharukan Allah. Ada yang buat dia. Ya. Adakah tukang membaharukan Allah juga bersifat dengan baru? Tak. Bukan, dia tak gitu, okey. Dan sekiranya yang membaharukan Allah itu bersifat baru, maka terjadilah tasalsul, ya. Jadilah tasalsul, jadilah daur dan tasalsul. Soalnya, bagaimana dengan adanya tasalsul ini menafikan wujudnya makhluk? Bagaimana dengan adanya tasalsul ini menafikan wujudnya makhluk? Bagaimana dengan adanya tasalsul ini menafikan wujudnya makhluk? Bukan. Tasalsul ni, kalau tasalsul menafikan wujudnya Tuhan, bukan makhluk, dia jadi berpusing. Bukan menafikan wujudnya makhluk. Sebab kita tak boleh nak bincang makhluk dah. Kita tak cakap Allah, kita cakap Tuhan. Tuhan, dia Tuhan, tapi dia dijadikan. Dan dia dijadikan. Yang menjadikannya Tuhan yang lain lah maknanya. Maknanya, automatik dia bukan Tuhan. Tapi katalah nak kata Tuhan juga. Sukatiah nak kata Tuhan. Padahal bukan Tuhan lah. Dah dijadikan bukan Tuhan. Okay, maka yang menjadikan tu Tuhan yang sebenar. Yang menjadikan Tuhan yang didakwa Tuhan ni Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar ni dijadikan juga. Tasalsul lah. Jadi tasalsul lah. Jadi daur berpusing-pusing. Jadi maka Tuhan ni pula yang menjadikan Tuhan yang kedua ni, siapa yang jadikan dia? Tuhan lain. Itulah Tuhan sebenar. Tuhan yang sebenar ni pula siapa yang jadi? Sebenarnya ada jadi. Tu bukan Tuhan sebenar juga. Tuhan lain tu yang sebenar. Akhir sekali katalah kita nak ambil daur, kita nak jadikan daur. Yang first tadi, mula-mula tadi, dia yang jadikan Tuhan yang ini. Jadi 4 tu berpusing. Berpusing. Daur, tak habis-habis. Maka kat situ menafikan Tuhan. Kalau nak kita menafikan makhluk apa? Kalau dah dijadikan tu memang makhluk. Kat situ yang terjadinya menafikan kewujudan Tuhan. Tasalsul. Tak boleh lagi. Pusing. Jadi mana Tuhannya? Tak ada. Semua Tuhan ataupun semua makhluk. Nak kata semua Tuhan tak boleh. Sebab semua dijadikan. Dia berpusing-pusing. Jadi sebenarnya semua makhluk. Mana boleh semua makhluk? Siapa yang jadikan? Dia ni jadikan dia ni. Ni jadikan ini. Ni jadikan ni. Ni jadikan ni. Yang ini pula jadikan yang awal balik. Pusing. Maknanya semua makhluk lah. Sebab semua jadi. Mana boleh? Itu jadi mustahil tu. Itu jadi mustahil tu. Jadi tasalsul, jadi kata bagaimana dengan adanya tasalsul menafikan kewujudan makhluk. Sebenarnya menafikan kewujudan Tuhan. Sebenarnya menafikan kewujudan Tuhan itu sendiri. Bukan menafikan kewujudan makhluk. Sebab kalau kita nak kata menafikan kewujudan makhluk pun boleh. Tapi macam mana pula nak menafikan kewujudan makhluk? Sedangkan semua tu jadi makhluk sebab maksud makhluk adalah dijadikan. Bila dia dijadikan, semua makhluk. Yang first, yang tak dijadikan, itulah Tuhan sebenar. Itulah Allah. Yang first. Tapi tak ada. Dah nama tasalsul. Dia jadi tak habis-habis. Maka semua makhluk. Sebab dia jadikan. Di kat situ. Dia menafikan kewujudan Tuhan. Bukan menafikan kewujudan makhluk. Sebab semua jadi makhluk. Tuhan yang didakwa Tuhan tu makhluk sebab dia dijadikan. Okey? 10:52. 10:52. Cukup setakat tu dulu. Melekat sampai hilang gam. Lamanya. Bahagian wajib akli. D. Bahagian wajib akli. Lama sikit untuk first ni kerana tadi kita borak kat awal-awal tu 15 minit kat awak. Lepas tu kita pun first start balik, kita ulang sikit tu lama. Nanti hari-hari biasa mungkin
tengok pada saya punya larat lah. Kalau kelang kabut sangat, mungkin kita dalam 40 hingga 50 minit. Kalau paling-paling pun sejam. Taklah sampai lebih. Ni untuk kali first time nak mula balik lah. Nak ambil momentum balik. Lagipun esok rasanya macam tak ada kuliah esok ni. Rasanya lah. Jadi tak apalah, lambat sikit. Jadi kita akan sambung akan datang. Siapa yang baru masuk, 58 orang ni, siapa yang baru masuk, maknanya dia tak tengok yang dulu-dulu lah. Maka yang dulu-dulu tu boleh tengok dekat Halaqah Umri YouTube. Ada rakaman yang bulan 1 hari tu. Boleh tengok kat situ. Lepas tu next Rabu depan kita akan start lagi. Next Rabu sekali lagi, mungkin saya buat di Kedah ke apa. Saya tak tahu saya ada Kedah waktu tu. Ataupun macam mana, tak tahu lagi. Kemudian itulah start hari Rabu. Start hari Isnin, kita akan mengaji bab haid daripada awal. Saya akan buka kitab barulah hari Isnin. Zoom juga. Atas permintaan diorang nak Zoom. Lebih terasa kelas. Kalau Facebook, dia kata tak rasa kelas sangat. Rasa macam terbuka macam tu. Ni khas kan. Jadi tak apalah, buat pakai Zoom pun boleh. No problem lah. Subscribe pula. Apa dia panggil lah? Apa dia panggil? Subscribe. Yang bayar tu, bayar Zoom tu apa dia panggil? Subscribe. Kan? Maksudnya belilah. Bukannya pakai yang free ni. Saya tadi sempat cepat-cepat. Apa dia panggil? Langgan tu. Allah, saya lupa dah. Langgan, kena bayar sikit lah. Tak apalah. Untuk sebab kita nak lebih masa. Sebab kalau yang free 40 minit aja. Nak lebih masa. Lepas tu maksimum ni boleh pergi 100 orang. Jadi tak apalah. Lagipun ramai penyumbang-penyumbang, mudah-mudahan nanti kita boleh cover balik lah, modal tu boleh cover balik. Zoom punya apa benda, langgan tu lah yang melanggan tu kan. Sebab ni bukan pakai free tau, langgan. Jadi kita sambung insya-Allah Rabu depan, hari Isnin ni kita akan mula kitab baru juga, kitab Haid Nifas. Kalau siapa tak ada kitab tu boleh beli kitab, cari yang Ustaz Raub punya jangan cari Ustaz Zulkifli. Ustaz Zulkifli dah khatam. Ustaz Raub. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Mana nak stop ni? Dah lupa dah nak stop kat mana. Kat mana? Oh, end. Okay.